Salam sejahtera, saya Catherine Bong beserta nombor matriks P147621 dari kumpulan 5 memperkenalkan tajuk pembentangan kumpulan kami iaitu peranan guru sebagai ejen perubahan dalam komuniti. Sebelum memulakan pembentangan, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Catherine Bong. Yang kedua, Mega Arfa binti Asnawi, Valerie Elin Wilfred, Zaiti Najiha binti Zainal, Nurul Anis Nurmira binti Hasan, Nur Ain Syakira binti Zaidi. Baiklah, saya akan menyerahkan sesi pembentangan kepada ahli kumpulan kami. Dipersilakan. Seterusnya saya akan membentangkan 2.0 iaitu isi kandungan yang terdapat dalam tugasan kumpulan ini. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua konsep dan definisi, yang ketiga cadangan dan penyelesaian, yang keempat mini kajian, yang kelima hasil kajian dan perbincangan, dan yang terakhir adalah rumusan. Guru yang berperanan sebagai ejen perubahan ini adalah guru yang mempunyai pandangan peringkat global serta berfikiran luas yang boleh dijadikan sebagai contoh atau sebagai pengaruh yang baik dalam pendidikan dan pembelajaran. Selain itu, guru mempunyai peranan dalam kepada budaya yang baik di dalam sekolah. Perubahan yang berlaku dalam komuniti atau masyarakat adalah kerana dengan adanya peranan yang proaktif dari kalangan guru sebagai pusat transformasi sosial dan budaya yang positif. Hal ini kerana seorang guru boleh membimbing atau menyokong ibu bapa dan juga pelajar dari segi kreativiti dan juga inovasi yang tersendiri. Seterusnya saya akan membentangkan 2.1 iaitu konsep dan definisi. Okey, konsep yang pertama, guru sebagai ejen perubahan merupakan kepada peranan guru yang tidak hanya bertanggungjawab dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar tetapi juga berperanan dalam mempengaruhi perubahan dalam komuniti, budaya dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Okey, di sini maksud konsep dia ni sebagai individu yang mempunyai pengetahuan luas dan berwawasan global iaitu guru. Guru ni lebih berpengetahuan lah daripada pelajar kan. Guru dia bertindak sebagai pemangkin untuk perubahan positif di sekolah dan masyarakat. Iaitu dia punya maksud konsep ni macam konsep melibatkan pelbagai aspek seperti pengajaran, pembelajaran, pengaruh sosial dan transformasi budaya yang di mana guru ini dia memainkan peranan yang penting dalam merancang dan melaksanakan perubahan itulah. Okey, maksud merancang dan melaksanakan perubahan tersebut itu dari segi macam mana pelajar itu berfikir, diorang punya sikap, lepas tu tingkah laku diorang serta pandangan sekeliling terhadap pendidikan lah, pandangan masyarakat lah. Sebab guru-guru ini, diorang bukan saja berperanan dalam meningkatkan prestasi akademik pelajar, tapi diorang juga berperanan untuk membentuk generasi yang lebih berintegriti, kreatif, inovasi dan peka terhadap isu-isu sosial. Sebab itulah maksud dia guru ini diorang lebih maksudnya macam berkesan sebagai ejen perubahan, diorang perlu ada ciri-ciri yang begitulah, kepimpinan, kemahiran dalam penggunaan teknologi serta keupayaan untuk macam beradaptasi dengan perubahan dalam dunia pendidikan yang sekarang semakin pesat. Oleh sebab itu, secara keseluruhannya, guru ni dia sebagai ejen perubahan, dia melibatkan pengaruh yang sangat luas, bukan saja terhadap perkembangan individu pelajar, tapi dia juga bertanggungjawab terhadap transformasi sosial dan budaya yang lebih besar di dalam masyarakat. Sebab zaman sekarang lagi macam kemajuan teknologi pun lebih better, peranan guru sebagai ejen perubahan ni menjadi sangat penting dalam memastikan pendidikan yang lebih relevan dan berkesan bagi murid-murid pada generasi yang akan datang lah. Seterusnya saya akan membentangkan 2.2 iaitu isu-isu dalam peranan guru sebagai ejen perubahan dalam pendidikan.
Isu yang pertama adalah cabaran untuk mengadaptasi inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Oke, di sini maksud dia sebagai seorang guru, dia perlu mampu menggunakan teknologi terkini dalam pengajaran diorang. Sebab pada zaman sekarang nih banyak guru yang kurang ilmu pengetahuan ataupun kurang kemahiran yang mencukupi dalam penggunaan teknologi, dan kekurangan latihan yang berterusan seringkali menghalang mereka daripada menguasai alat ataupun kaedah pengajaran yang lebih moden. Dan masalah ini dapat mengakibatkan kurangnya keberkesanan dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar ataupun murid, terutamanya dalam menarik minat pelajar yang semakin terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian diorang. Isu yang kedua adalah beban kerja yang tinggi, di mana maksud dia adalah guru diorang punya tugas bukan sahaja mengajar, tapi guru juga terpaksa menguruskan banyak tugas lain seperti pentadbiran, penyediaan aktiviti kurikulum, serta memberi sokongan kepada pelajar dari segi sosial dan psikologi. Oleh itu, isu ini ataupun masalah ini dia memberi tekanan kepada guru dan menyebabkan mereka tidak dapat memberi fokus sepenuhnya dalam melaksanakan perubahan yang diperlukan. Dalam situasi ini, guru dia diorang terpaksa memilih untuk mendahulukan pencapaian akademik pelajar. Dalam masa yang sama, aspek pembangunan sosial dan emosi pelajar pula terabaikan. Yang ketiga adalah masalah penerimaan terhadap perubahan oleh masyarakat dan pelajar. Di sini maksud dia perubahan dalam sistem pendidikan, dia diperkenalkan selalu tidak diterima dengan baik oleh semua pihak, di mana kita dapat melihat sangat ketara, yaitu terutamanya di kawasan luar bandar, komuniti yang lebih konservatif, di mana penerimaan terhadap perubahan mungkin lebih perlahan berbanding di kawasan bandar. Kenapa? Sebab dalam situasi ini masyarakat cenderung lebih menyukai kaedah pengajaran tradisional yang lama diorang amalkan, dan pengajaran yang baru ini diorang merasa mungkin ragu-ragu atau skeptikal sebab pendekatan baru yang dianggap tidak biasa dan asing bagi diorang. Isu yang keempat adalah kekurangan sokongan dan sumber yang mencukupi. Oke, maksudnya di sini guru memainkan peranan penting dalam pendidikan. Mereka seringkali kekurangan bahan pengajaran yang sesuai dan sokongan dari pihak pentadbiran sekolah. Di sini tanpanya latihan yang mencukupi, peralatan moden dan beban pengajaran yang relevan, usaha guru untuk memperkenalkan perubahan yang bermakna akan terbatas. Seterusnya, dorang sokongan daripada ibu bapa dan komuniti ini juga penting untuk memastikan perubahan yang dilaksanakan agar dapat diterima dan memberi impak positif. Sebab tanpa kerjasama yang erat antara guru, sekolah, dan masyarakat, itu keberkesanan perubahan akan menjadi terhad. Yang terakhir, maksud isu dia ini adalah kurikulum yang sering berubah dan tidak selalu selaras dengan perkembangan semasa atau keperluan pasaran kerja akan menambahkan cabaran kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran. Sebab guru ni dia perlu sentiasa memperbaharui pengetahuan dan kemahiran diorang untuk mengajar mengikut kurikulum baru yang dapat memastikan ianya relevan dengan apa yang diminta oleh industri ataupun KPM. Di mana yang kita sedia maklum, perubahan dalam kurikulum yang tidak diikuti dengan latihan yang cukup kepada guru dapat menyebabkan guru ini hilang arah dalam melaksanakan tugas diorang. Oleh sebab itu, guru-guru perlu diberi ruang untuk perkembangan dan memperkaya lagi kemahiran mereka supaya guru-guru dapat mengimbangi antara teori pendidikan dan amalan semasa yang
lebih praktikal. Okey, saya akan teruskan pembentangan yang seterusnya. Nama saya Nura Anshudah binti Zaidi, nombor matrik P1511062. Cadangan penyelesaian. Media massa memainkan peranan yang penting kerana ia merupakan salah satu landasan untuk memudahkan guru membawa transformasi atau perubahan dalam pendidikan seperti mewartakan isu-isu kecemerlangan dan pendidikan semasa. Kelebihan dalam menggunakan platform digital atau media massa ini amat memudahkan tugas para guru serta ia dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik. Seterusnya, pihak guru dan sekolah perlu mewujudkan hubungan dan kerjasama yang baik dengan komuniti setempat melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru iaitu PIBG. Kejayaan dalam akademik bergantung kepada penglibatan ibu bapa dan pembangunan murid. Penglibatan ini akan memberi impak yang besar secara langsung dan tidak langsung kepada pencapaian akademik anak-anak. Seterusnya, penyertaan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak akan memberikan galakan kepada mereka untuk lebih berusaha. Tanpa penglibatan ibu bapa, anak-anak mungkin kurang bersungguh-sungguh kerana tiada sokongan dari ibu bapa dalam menyiapkan tugasan dan ulang kaji pelajaran apabila berada di rumah. Okey, guru juga perlu menjadi teladan yang baik kepada murid dan masyarakat dengan menunjukkan personaliti dan sahsiah yang terpuji. Proses pemilihan guru mestilah mengikut kursus keguruan secara tulus dan calon guru yang dipilih hendaklah berkualiti dan memiliki ciri-ciri yang diperlukan dalam profesen keguruan. Seterusnya, tugas seorang guru bukan hanyalah mengajar semata-mata, tetapi juga perlu memupuk dan membentuk murid supaya menjadi manusia yang tinggi sahsiah dan bijaksana. Guru juga menjalani keperluan untuk mengajar pelajar dari segi latihan, sistem pemantauan, pentaksiran dan penilaian bagi memenuhi keperluan dalam kolaborasi infrastruktur bagi menjamin kualiti guru untuk mengajar murid. Akhir sekali, guru juga perlu menggunakan teknologi dan aplikasi dalam talian percuma sedia ada untuk berhubung dengan keluarga pelajar dan pihak berkepentingan. Cara lain untuk menjalankan interaksi bersemuka antara guru dan pelajar adalah melalui persidangan video atau media sosial. Assalamualaikum, nama saya Mega Arfa binti Asnawi, metrik number P148549. Kajian ini bertujuan untuk memahami peranan guru sebagai pemimpin dan ejen perubahan dalam membentuk pembangunan pelajar. Selain itu, kajian ini juga mengusulkan langkah-langkah sokongan bagi memperkukuh peranan tersebut. Objektifnya adalah untuk mendalami tanggungjawab guru dalam memimpin dan membawa perubahan, serta merangka strategi pembangunan yang efektif untuk manfaat pelajar dan masyarakat. Untuk bahagian metodologi kajian ini, pendekatan kualitatif telah digunakan. Data dikumpulkan melalui temu bual berstruktur yang dijalankan secara atas talian menggunakan WhatsApp. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan pandangan mendalam mengenai peranan guru. Proses ini melibatkan penghantaran soalan dalam bentuk teks dan respon diterima melalui teks atau rekaman suara. Selain itu, kajian ini turut melibatkan analisis dokumen dan literatur seperti laporan sekolah dan artikel jurnal untuk menyokong dan membandingkan dapatan kajian. Untuk analisis data, pendekatan analisis tematik telah digunakan. Prosesnya bermula dengan transkripsi data secara sistematik, diikuti dengan mengenal pasti kod awal untuk tema utama, tema-tema seperti peranan guru, dan strategi menjadi tumpuan utama. Akhir sekali, kaitan dapatan kajian ini diperkuatkan melalui rujukan kepada literatur terdahulu. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian dapatan kajian untuk objektif yang pertama, iaitu memahami peranan guru sebagai pemimpin dan ejen perubahan. Ianya akan dibentangkan oleh saya, Zaiti Najihah binti Zainal, bernombor kad matrik P149778. Okey, berikut merupakan senarai set soalan yang telah pun dibina bagi menjawab objektif yang pertama, iaitu
Yang pertama, bagaimana anda melihat peranan anda sebagai guru dalam membentuk perkembangan sosial dan pendidikan pelajar. Yang kedua, apakah cabaran utama yang anda hadapi dalam menjalankan peranan anda sebagai ejen perubahan di sekolah? Dan soalan yang terakhir ialah, bagaimana anda menggalakkan kerjasama antara ibu bapa, guru dan komuniti untuk memastikan perkembangan sosial yang positif dalam kalangan pelajar? Okey, kita akan ke slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah peranan guru dalam membentuk perkembangan sosial dan pendidikan pelajar. Guru memainkan peranan penting bukan sahaja dalam mengajar mata pelajaran akademik tetapi juga untuk membentuk nilai dan kemahiran sosial pelajar. Seorang guru itu juga berperanan dalam membimbing pelajar menjadi individu yang bertanggungjawab dan juga berdisiplin. Sebagai contoh, guru adalah satu model peranan yang menawarkan sokongan untuk proses pembelajaran dan juga pertumbuhan emosi. Guru juga berperanan untuk membantu pelajar dengan memahami pelajaran yang jelas melalui penerangan yang mampan, contoh yang berkesan dan juga latihan yang berkala. Guru juga adalah satu sumber inspirasi daripada segi aspek kepimpinan dengan memperkenalkan idea baharu dan juga melakukan inovasi. Misalnya, seorang guru itu boleh memberikan idea yang menggalakkan boleh memberikan idea dan juga boleh memberikan aktiviti yang menggalakkan pemikiran kritis, kebolehsuaian dan juga penyertaan aktif para pelajar sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Jelaslah bahawa pembangunan yang berterusan ini sebenarnya membantu guru mengubah struktur pendidikan dan menyediakan pelajar untuk masa depan dengan etika dan integriti yang kukuh. Seterusnya ialah cabaran utama guru untuk menjalankan peranan sebagai ejen perubahan. Para guru menghadapi cabaran untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang berkembang. Selepas pandemik COVID-19, para guru bergelut untuk melaksanakan kaedah pengajaran baharu dan juga pembelajaran digital. Di Malaysia, pembelajaran digital bertujuan untuk meletakkan sistem pendidikan negara kita di peringkat lebih global, tetapi ia sebenarnya memberi cabaran kepada para guru untuk menyesuaikan diri mereka dengan teknologi yang makin maju dan juga sumber yang terhad. Cabaran lain ialah kekurangan alat bantu mengajar yang menyebabkan kebanyakan guru keletihan kerana ia sebenarnya menambah beban mereka apabila mereka terpaksa menghabiskan banyak masa untuk mencipta bahan dan ia memberi kesan kepada kualiti pendidikan negara kita. Para guru juga menghadapi cabaran ketika ingin mengimbangi antara memenuhi standard kurikulum dengan memupuk inovasi dan juga menyokong perkembangan sosial dan emosi pelajar. Mereka sebenarnya memerlukan daya tahan dan juga sokongan daripada pemimpin sekolah ataupun pentadbir sekolah. Sistem senioriti dan junioriti di sekolah juga menimbulkan masalah dan menjadi cabaran kepada para guru. Sebagai contoh, guru yang berpengalaman ataupun guru yang telah berkhidmat dengan lebih lama, mereka mungkin akan menolak untuk menggunakan kaedah ataupun teknologi baharu dan mereka ingin kekal dengan kaedah pembelajaran yang lebih tradisional. Ini sebenarnya memberi kesan negatif dan menghalang kemajuan dan inovasi kepada sistem pendidikan di negara kita. Perkara ini juga sebenarnya telah mengahadkan keupayaan guru, terutamanya guru baharu, untuk memimpin perubahan dan juga menyesuaikan diri dengan keperluan pendidikan yang baharu. Seterusnya ialah usaha sama guru, ibu bapa dan komuniti untuk perkembangan sosial pelajar. Galakan kerjasama antara guru, ibu bapa dan komuniti membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan ia juga menyokong pertumbuhan sosial, emosi dan akademik pelajar. Guru boleh melibatkan ibu bapa melalui perjumpaan seperti mesyuarat, bengkel dan juga acara sekolah. Sebagai contoh, penglibatan ibu bapa dan masyarakat boleh digalakkan melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru ataupun dikenali sebagai PIBG dan juga aktiviti sukarelawan yang dilakukan di sekolah. Usaha lain yang dapat dilihat adalah melalui penggunaan medium aplikasi seperti Telegram dan WhatsApp untuk membantu ibu bapa dan guru kekal berhubung bagi membincangkan prestasi pelajar dan kerjasama untuk menyokong pelajar sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Kerja berpasukan ini dengan disokong oleh teknologi dan juga galakan kerjasama ini boleh meningkatkan perkembangan pelajar dan menunjukkan peranan penting guru sebagai ejen perubahan dalam masyarakat. Baiklah, saya serahkan pembentangan kepada rakan yang seterusnya. Seterusnya, bersama saya Catherine Bong P147621 akan membincangkan objektif 2 iaitu merangka strategi pembangunan. Yang pertama, apakah program-program yang telah dijalankan oleh sekolah atau anda sendiri untuk membentuk perkembangan sosial pelajar. Yang kedua, bagaimana program-program ini membantu meningkatkan tahap pendidikan dan sosial pelajar. Dan yang ketiga, apakah strategi yang paling berkesan dalam memastikan kejayaan program pembangunan sosial dan pendidikan di sekolah.
Contoh pelaksanaan seperti program anti-bully melalui kuliah dan forum untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menghormati dan mengurangkan diskriminasi. Antara contoh program untuk pembangunan sosial pelajar seperti yang pertama, aktiviti berkumpulan di kelas. Pelajar bekerjasama dalam tugasan berkumpulan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerjasama. Yang kedua, kem kepimpinan dan khidmat masyarakat. Kem kepimpinan dan program amal mengasah kemahiran kepimpinan dan kesedaran sosial. Yang ketiga, program mentor-menti, bimbingan akademik dan sosial oleh guru dan pelajar senior untuk mengeratkan hubungan sosial. Dan yang keempat, kelab dan persatuan, aktiviti kokurikulum seperti debat, seni dan sukan untuk menggalakkan kerjasama. Seterusnya, strategi berkesan untuk kejayaan program. Yang pertama, penglibatan semua pihak berkepentingan, guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat memainkan peranan penting dalam kejayaan program. Seperti contohnya, hari terbuka dan komunikasi berterusan antara sekolah dan rumah. Yang kedua, pemantauan berterusan. Penilaian keberkesanan program untuk memastikan program kekal relevan dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Dan ketiga, latihan berterusan untuk guru yang memberikan latihan yang mencukupi kepada guru untuk melaksanakan program yang lebih berkesan. Dan keempat, teknologi dan sokongan jangka panjang. Teknologi meningkatkan komunikasi antara sekolah dan rumah, memberi pelajar akses mudah kepada maklumat dan peluang pembelajaran. Dan yang kelima, pengiktirafan dan motivasi. Mengiktiraf kemajuan pelajar dalam program untuk meningkatkan motivasi dan komitmen mereka. Kesimpulannya, guru berpotensi sebagai ejen untuk mengubah perspektif masyarakat tentang perubahan dan perkembangan dalam sistem pendidikan di sekolah. Hasil kajian mendapati bahawa peranan guru di sekolah dapat mempengaruhi perkembangan pelajar serta mengubah budaya dan pembelajaran dalam pendidikan. Namun, guru juga tidak dapat lari daripada cabaran dalam mencapai setiap matlamat yang diinginkan. Dan antara cabarannya ialah kurang sokongan dan juga kekangan masa. Pelbagai strategi telah dijalankan oleh para guru untuk memupuk semangat pelajar dalam pembelajaran dan salah satu strateginya ialah menjalankan program di sekolah seperti program kem pimpinan. Oleh itu, jelaslah bahawa guru berpotensi dan berperanan penting dalam sebagai ejen perubahan bagi mengubah perspektif masyarakat dan juga pelajar.